Saya sudah pun sampai di Kangar yang hanya kira-kira 20 km sahaja dari Politeknik Tuanku Said Sirajuddin. Kalau anda perhatikan, batu tanda ini juga merupakan mercu tanda di Kangar Perlis ini. Memang tak sah kalau tak singgah sini. Umpamanya macam anda belum lagi sampai ke Kangar kalau anda tak singgah di batu tanda 0 km ni. Tengok, saya pun pakai baju macam bendera Perlis dah ni. Memang sangat mengasyikkan berada di sini walaupun cuaca panas tapi angin je. Memang sangat mengasyikkan. Saya suka. Okey, saya sememangnya semakin hampir nak sampai ke Padang Besar. Memang orang kata saya dah tak tahu nak gambarkan macam mana dah perasaan saya ni sebab yelah pertama kali kan. Okey, saya dah sampai dah di Padang Besar yang kedudukannya lebih kurang 40 km dari Kangar dan perjalanan nak sampai ke sini mengambil masa lebih kurang 40 hingga ke 45 minit. Padang Besar ini sebenarnya terkenal sebagai pusat beli belah bebas cukai dan antara barangan yang boleh didapati di sini adalah seperti pakaian, pinggan mangkuk, makanan dan macam-macam lagi. Jadi memang rugi kalau saya tak pergi jalan-jalan bila saya dah sampai di Padang Besar ini. Saya nak pergi sekarang. Ni namanya kenduri bukannya rasa banyak ni baginya. Memang banyak sekali pilihan untuk makan laksa Perlis di Perlis ni kan. Contohnya macam di Kuala Perlis ni dan juga di Kangar. Jadi saya sebenarnya dah makan dekat dua tempat. Sekarang ni saya cuma bungkus bawa balik sebab saya nak makan dekat bilik saya nanti. Dan kepada anda semua, kalau datang ke Perlis ni memang tak sah kalau orang Perlis kata kan makan laksa Perlis. Ada bunyi macam tu sikit kan. Ingat tau. Okey, saya dah sampai dah di Pauh Inn, hotel yang juga merupakan education training center untuk para pelajar Politeknik Tuanku Said Sirajuddin di Perlis ini. Bila dah berada di Politeknik ni sendiri, saya sebenarnya amat bertuah kerana saya dapat berjumpa sendiri dengan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik iaitu Meja Kehormat Tuan Haji Muhammad Nur Yusof. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Sebenarnya kita mempunyai 30 buah politeknik di Malaysia, seluruh negara lah. Dan ada negeri yang mempunyai 3 politeknik, ada yang 2 dan ada yang 1. Dan di 30 buah politeknik ada 5 buah politeknik yang mempunyai jabatan yang dikenali sebagai Jabatan Pelancongan dan Hospitality, iaitu di Politeknik Tuanku Said Sirajuddin di Arau, kemudian Politeknik Sultan Idris Shah di Sabak Bernam, Politeknik Merlimau Melaka,
Politeknik Ibrahim Sultan di Johor Bahru, dan Politeknik Kota Kinabalu di Sabah lah. Di Sabah. Itu antara 5 politeknik yang mempunyai jurusan pelancongan. Kita memang menggalakkan pelajar kita melihat kepada alam sekeliling mereka. Kita tak bolehlah menyediakan satu benda universiti yang tak diterima pakai oleh orang. Mereka telah mencipta satu produk yang dikenali sebagai cube asam laksa. Cube kuah. Jadi dengan cube tu saja mereka yang sibuk boleh menyediakan masakan ataupun laksa dalam waktu yang bukanlah nak katakan sekelip mata tapi menjimatkan masa. Menjimatkan masa. Kalau mungkin sebelum ni dalam masa sejam untuk buat laksa, mungkin boleh jadi 20 minit, 30 minit macam tu Begitu. Dan kita dengan kerjasama IKS dan juga Pharma cuba memasarkan produk ini. Kita minta pelajar-pelajar kita agar sentiasa melihat alam sekeliling, keperluan masyarakat Malaysia. Peluang pekerjaan selepas menjadi graduat politeknik pun memang boleh dikatakan dalam inverted commas terjamin lah. Kalau tak dapat kerja dengan industri, diri sendiri itu pun menjadi majikan kepada orang lain dan membuka peluang kepada orang lain untuk membuka bekerja. Peluang. Itu ilmu yang kita akan berikan apabila mereka menjadi pelajar politeknik di Malaysia ini. Saya nampak hari ni macam cerah sikit lah. Walaupun semalam mendung, tapi di Perlis ni kita tak boleh jangka. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan. Macam itulah ya. Tapi saya sebenarnya ada agenda hari ni, iaitu agenda saya nak bersembang dan berkenalan dengan pelajar di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin di Perlis ni. Bukannya apa, sebab dia orang nak cerita tentang inovasi yang telah pun dicipta oleh mereka dan juga nak ajak saya masak bersama-sama dengan mereka. Sekarang ni saya nak perkenalkan kepada anda semua, inilah dia inovasi yang telah dicipta di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin di Arau Perlis ini. Inilah dia siswa-siswa yang telah berjaya mencipta dan juga menginovasikan cube laksa Perlis ini. Jadi saya nak perkenalkan, di sebelah kiri saya adalah pensyarah di unit hotel dan catering di Jabatan Pelancongan dan juga Hospitality Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin ini adalah Encik Mustamam bin Bunari. Okey, sebenarnya laksa merupakan makanan tradisional bagi orang-orang di belah utara seperti Perlis dan Kedah. So untuk menyediakan satu laksa ni memang ambil masa. So lebih kurang dalam 1 jam hingga 2 jam lah, daripada persiapan beli barang hinggalah kita masak jadi kuah yang pekat. So tercetusnya idea ni sebabkan kita nak, sekarang ni zaman semua nak kejar masa cepat. So kita nak jimatkanlah kos yang ada. So tercetuslah idea bagaimana cara nak mengatasi masalah masa ni dengan membuat satu cube yang instant. Daripada cube ni kita akan mendapat satu kuah yang asli seperti mana yang kuah yang kita masak yang di peringkat yang asal tu. Inovasi ni yang kita nak buat ni memang susah lah kan. Dia memakan masa sehingga 4 bulan. Jadi dia banyak peringkat lah. Memulakan dengan yang pertama, kita peringkat perbincangan bersama pensyarah, iaitu penasihat kami lah, untuk mencetuskan idea tentang inovasi makanan ini. Langkah seterusnya ialah ke peringkat di dalam ujian makmal lah kan. Kami mencubanya dengan penggunaan ikan untuk buat laksa ni banyak jenis. Antaranya ikan kembung, ikan kerisi, tenggiri. Jadi kami mencubanya dengan ikan yang paling murah dulu lah kan, iaitu ikan kembung. Kemudian dengan ikan kerisi, kami mendapati banyak perbezaannya dari segi rasa dan warnanya. Kemudian kami mencuba untuk membuat cube tu, daripada kuah tu kami nak keringkan jadikan dia cube. Yang tu memang susah jugalah untuk jadikan cube tu. Di samping itu, dalam proses menjadikan kuah laksa ni satu produk yang diterima oleh masyarakat umum, kami juga telah bekerjasama lah dengan pihak seperti Pharma, Mardi. Antara cabarannya nak hasilkan laksa cube ni sukar bagi kami untuk mendapatkan resepi daripada orang yang lebih tahulah untuk hasilkan ni. Dari segi dia punya penghasilan dia mengambil masa yang agak lama. Sukar. Okey, kami memang berbuah hati dengan produk inovasi kami ni, dan kami telah membuat soal selidik seperti di pasar malam, kuesioner, dan
feedback yang kami dapat memang amat memuaskan dengan adanya produk ini. Okay, kami lebih bersemangat untuk memasarkan lagi produk ini menembusi pasaran yang lebih luas ya, luar daripada Perlis. Seperti macam contoh macam kebanyakan laksa negeri Perlis ni hanya popular hanya untuk di negeri Perlis. Jadi seperti orang di Pantai Timur, di Sebelah Selatan juga boleh merasai kelezatan laksa Perlis. Sekarang ni kami telah dalam proses untuk mempatentkan produk ni bagi mendapatkan hak milik kami, supaya orang luar ataupun pihak-pihak yang ketiga tidak mengambil. Tak ada yang ciplak lah. Tak ada yang ciplak ya. Kita tak ada ciplak lah bagi mendapatkan idea ini. So kami dalam proses dan insya-Allah hujung tahun ni mungkin akan dapat proses untuk patentkan tu. Dan masa yang sama juga bila dapat dipatentkan barulah kami akan berusaha untuk memasarkan dia dekat komersial. Sememangnya saya walaupun bukan anak Perlis ataupun orang kata berasal dari Perlis, tapi saya juga turut berbangga dengan penghasilan Cube Laksa Perlis seperti ini. Tahniah untuk anda semua, tahniah untuk Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin sendiri kerana telah berjaya mendidik dan juga menghasilkan produk seperti ini ya. Kalau ikut segi bawang dia, semua lebih kurang. Mungkin benda ni lebih lagi menjimat masa untuk kita proses pembuatan laksa Perlis. Saya rasa ia elok dipasarkan sebab sangat mudah. Kita just campur dengan air panas dan rasa dia akan sama dengan yang asli lah. Kita Politeknik mohon kerjasama daripada pihak industri, pihak pasaraya dan sebagainya supaya boleh membantu Politeknik untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh siswa-siswi Politeknik Malaysia. Okey, kita dah sampai pun di Pasar Basah Sena di Kangar ni Bat dan juga Azri ni nak bawa saya pergi belilah barang-barang keperluan untuk membuat laksa Perlis tu. Betul? Betul. Betul ke? Betul. Terima kasih. Okey, dah dapat dah ni. Apa lagi Azri? Apa lagi Pak? Cili padi. Cili padi. Pinggan berapa cik? Pinggan RM1 ya? RM1 ya? Okey, inilah dia antara barang-barang yang kita perlukan untuk membuat laksa Perlis hari ni. Betul? Ya. Semua dah cukup Semua dah cukup. Jangan tak cukup nak kena datang semula ni. Untuk makluman anda, Dapur Kampus bersama Poly Cuisine menampilkan pelbagai elemen menarik dan cuba untuk memperkukuhkan nilai keusahawanan di kalangan siswa dan siswi Politeknik di seluruh Malaysia. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan menonton kerana kami ada kuis untuk anda sebentar lagi. Okey, kalau tadi kita dah pun bersembang-sembang dan kita dah pun pergi ke pasar bersama-sama dengan Bat ataupun nama penuhnya Muhammad Bakhtiar Mustafa, salah seorang siswa di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin di Arau Perlis ni kan Bat? Ya. Ya, dah tibalah sekarang ni masa untuk Bat tunjukkan rahsia untuk membuat laksa Perlis menggunakan cube yang telah pun dihasilkan oleh siswa-siswa di Politeknik ini. Dah bersedia? Dah sudah. Sudah? Tapi sebelum itu, sebenarnya kuah laksa ini sudah lengkap di dalam cube ni. Okey. Jadi maksudnya kalau kita beli cube ni sudah siaplah bahan-bahan seperti ikan, asam keping, belacan, cili yang telah dipisah ini, seperti bahan-bahan yang lain. Sebenarnya semua bahan-bahan itu, bahan-bahan asas untuk membuat laksa Perlis tu dah ada dalam cube ni. Yang ini laksa ni sudah pasti tidak perlu ditumis ya, Bat? Tidak perlu ditumis. Tidak perlu ditumis. Okey, cuma rebus-rebus saja ya. Okey, kita masukkan air dulu. Oh, air dulu. Okey. Okey, berapa banyak Bat nak masukkan? Panaskan air 500 ml. Saya keluarkan cube ni ya. Okey. 500 ml air. Kita masukkan seketul cube ni ke dalam ni. Okey ya. Boleh dimakan untuk 6 orang. 6 orang makan. 6 orang. Masukkan.
Daun selom ni sebenarnya buatkan rasa laksa tu lebih macam mana? Lebih rasa ulam-ulaman ni lah. Lain macam ya kalau dah tukang masak tu pegang pisaunya pun lain tau. Nampak cara dia. Seterusnya Bat, daun apa Bat? Kemudian daun putat kita. Daun putat. Ini yang saya tak sabar sebenarnya kan. Daun putat ni sebab saya pertama kali tengok. Kita kemas. Bat sebelum ni memang minat memasak ke? Memang minat masak. Memang dia kecil lagi. Dia kecil lagi Sebenarnya daun putat ni banyak khasiat dia. Oh, ada khasiat ya? Ada khasiat dia. Dia bukan sekadar daun saja ya? Untuk sesiapa yang nak kuruskan badan. Oi, nak kuruskan badan saya lah tu. Saya lah. Seterusnya Bat perlukan apa? Masukkan bawang. Bawang. Ini dia. Saya tolong Bat potong. Racik macam mana? Macam ni je Ya, macam tu saja. Sebenarnya suka potong bawang ni, tetapi saya slow sikit. Kulit pun kita masukkan. Dalam cube ni sebenarnya dah siap dah gula dan garamnya untuk perasa dia kan. Mungkinlah kalau nak tambah tu boleh tambahkan juga. Ikut cita rasa anda sendirilah kan. Yang penting kalau kita memasak ni sebenarnya kreativiti tu untuk menjadikan makanan tu lebih sedap dan lebih orang kata terasa dia punya jumlah garam dia, masin dia, manis dia kan. Betul? Betul. Okay, masak dengan penuh kasih sayang lah orang kata. Itu memang perlu masak dengan penuh kasih kalau sayang. Kalau tak penuh kasih sayang tak sedap lah kan. Ingat tu, akak-akak, acik-acik kat rumah tu nak menambah hati suami di rumah tu kan. Potong macam bawang merah tadi juga. Kemudian lepas tu potong macam ni. Halus. Panjang-panjang. Ya, panjang-panjang. Kita akan potonglah cili padi kita. Cili padi ya. Banyak-banyak pakai. 3 cukup lah. 3 4. Okey cukup. Mungkin saya boleh kupas kulit telur dia okey. Halus. Okey Bat, saya rasa kuah laksa kita ni pun dah mendidih, dah pun rasanya sesuai dah untuk kita hidangkan, betul? Betul. Oh, memang meriah lah ikannya tu kan. Nampak bahan-bahan kat dalam tu. Okey, cukup? Okey, cukup. Jadi inilah dia laksa perlis yang terhasil daripada cube ya, yang dicipta oleh siswa-siswa di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin di Arau Perlis ni. Bau dulu. Ambil bau. Memang bau ni melerakan sekali. Dan saya rasanya memang tak sabarlah untuk cuba. Saya kena cuba. Okey. Sebenarnya kami ada kejutan untuk Bat hari ni Kejutan. Suka tak? Sukalah kejutan. Saya tak boleh nak cakap lagi kejutannya. Kena tunggu selepas ini. Sebenarnya kan bunga kantan ni sememangnya selalu digunakan dalam orang kata penyediaan makanan-makanan Melayu kita kan. Orang Malaysia suka sangat bunga kantan ni. Letak dalam laksa boleh, letak dalam apa macam-macam, nasi kerabu. Dan sememangnya bunga kantan memanglah sinonim. Jadi kepada anda kalau tak kenal dengan bunga kantan, inilah dia rupa bunga kantan Mungkin kita boleh kongsikan juga bunga kantan ni sebenarnya ada banyak khasiatnya. Antaranya bunga kantan ni dikatakan mampu mencegah risiko penyakit parah dan ianya mempunyai ejen antioksida yang tinggi Apa namanya? Carotenoid. Apa pula pelik lidah saya kan. Maklumlah. Dan juga untuk ibu-ibu yang baru lepas bersalin kiranya dalam pantang, ianya juga dapat menghindarkan bau badan dengan cara direbus dan diminum air. Batangnya Batangnya. Selain daripada itu, batang ni juga buat untuk kita mencuci luka lah kan. Kalau untuk siapa-siapa yang luka tu, kita rebus batang ni, lepas tu kita ambil air tu, kita basuhkan luka tu, cepat sembuh. Itulah dia sedikit sebanyak apa yang dapat kami kongsikan dengan anda tentang bunga kantan.
Kita sebenarnya ada laksa perleh. Oh, laksa perleh ni? Ni orang perleh. Oh, perleh. Nak suruh rasa laksa perleh ni. Boleh? Dan sebenarnya kalau abang nak tahu, ini adalah inovasi yang dicipta oleh siswa-siswa di Politeknik ni sendiri. Abang dah sedia nak rasa? Boleh, sedia. Boleh? Silakan abang. Orang perleh dah dibesarkan dengan makan laksa perleh. Sekarang ni dia nak rasa macam mana. Adakah laksa ini mempunyai cita rasa orang perleh ke apa? Dengan tipu nak. Saya orang perleh tau. Ya. Hebat lah. Hebat. Hebat. Itu dia. Hebat. Dia punya jeling dekat abang masa pasal ni. Dia punya jeling. Nak marah ke? Nak apa ke? Sebab saya tak sangka sebab daripada yang dihasilkan daripada cube daripada cube dan kita buat laksa dan rasanya sama juga macam mana yang kita buat sendiri kat rumah. Jadi itu yang saya jeling tu. Abang bayangkan daripada cube ni tak payah letak ikan dah. Semuanya dah terkandung dalam satu cube tu. Idea ni memang satu yang bagus. InsyaAllah benda ni boleh pergi jauh ni. Apa pun bang, Dapur Kampus bersama Poly Cuisine nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada abang sebab sudi bersama kita. Yalah, terima kasih kepada Kak sebab sudi jemput saya. Balik kampung lah kan sekali-sekala. Terima kasih dia. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat maju jaya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Bad ataupun Muhammad Bahtiar Mustafa sebab sudi bersama dengan kita hari ini dan juga kawan-kawan jangan lupakan termasuklah juga Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin di Arau Perlis ini. Saya nak ajak penonton-penonton semua untuk sama-sama kita tengok visual untuk episod yang minggu hadapan punya Okeylah, memasak sudah, berjalan-jalan pun sudah. Kami harapkan semua yang kami paparkan itu dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Dan saya mewakili seluruh warga kerja Dapur Kampus bersama Poly Cuisine mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya Kal Syafiq, salam satu Malaysia. Assalamualaikum.